Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah Rabbku, sesungguhnya orang-orang yang berkata dalam lisannya, yang dibenarkan hatinya dengan yakin hatinya berkata Allah adalah Rabbku, Rabb yang memelihara, Rabb yang mencipta, yang memelihara, yang mencukupi. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalam imannya, di dalam ucapannya, di dalam yakinnya kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan datangkan, turunkan kepadanya malaikat-malaikat Allah yang akan berkata, yang akan berdoa, yang akan menyampaikan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Sebanyak apapun penderitaan, keperitan yang kalian rasakan, sehebat manapun masalah yang kalian dapati dalam hidup kalian, janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sebab Rabb kalian Allah Jalla wa Ala telah menyediakan satu hadiah yang besar kepada kalian, yaitu sorga seluas langit dan bumi. Sorga yang dihiasi untuk kalian, yang dihadiahkan untuk kalian dengan kesabaran, dengan keyakinan kalian, dengan keistiqomahan kalian, beristiqamah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, dari ayat ni kalau kita buka sejarah ucapan malaikat yang mengatakan bahawa hamba-hamba Allah, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rabbnya, mereka takkan sedih, takkan takut dalam hidupnya. Hatta mereka menghadapi dalam masalah-masalah yang berat dalam hidup mereka, berhadapan dengan situasi yang sulit, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ketika mana ia berhadapan dengan Namrud laknatullah alaih, Nabiullah Ibrahim ketika menyampaikan dakwahnya, menyampaikan dinul Islam, menyampaikan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka Namrud laknatullah alaih menolak, menentang. Bahkan Namrud berkata yang ucapan ni Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Allah tetapkan dalam Al-Quran, ketika mana Namrud berkata, wahai Ibrahim, aku boleh dengan kehendak aku menghidupkan orang ni, dan sesuka hatiku mematikan orang ni. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Wahai Namrud laknatullah alaih, wahai Namrud, Tuhanku Allah Jalla wa'ala menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkan daripada barat.
Bolehkah engkau wahai Namrud yang mengaku dirimu Tuhan dan mengaku dirimu ada kuasa untuk menghidupkan dan mematikan kehendak sesuai kehendakmu, bolehkah engkau terbitkan matahari daripada sebelah barat dan tenggelamkan sebaliknya daripada sebelah timur? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Namrud tak boleh nak cakap apa, tak boleh nak jawab apa, terdiam 1000 bahasa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu marahnya Namrud kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika keluar Nabi Ibrahim daripada kungkungan api, yang mana tuan-tuan, Namrud bila nak menghukum Nabiullah Ibrahim dengan cara nak membakarnya, 1 tahun kayu bakar dihimpun tuan-tuan. Selama 1 tahun kayu bakar dihimpun untuk membakar seorang je. Besarnya macam mana kita boleh bayangkan. Tetapi api yang membakar daripada Nabiullah Ibrahim, api dan seluruh makhluk di bawah genggaman kekuasaan Allah. Api yang panas membakar pun nak membakar, nak panas berhajat kepada Allah. Ketika api Allah perintahkan sejuk dan bagi selamat, ya narukuni wardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni wahai api bardan wa salaman, jadilah kamu barid, sejuk, wa salaman, dan bagilah keselamatan atas Ibrahim. Maka api menjadi sejuk, membagi keselamatan. Dalam api Allah bagi rezeki kepada Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam. Keluar daripada api tak sedikit pun tersentuh walau pakaian Nabi Ibrahim. Melihat kekuasaan Allah ni, bukan Namrud bertakwa, bukan dapat hidayah, semakin marah, semakin sombong. Bahkan dia mencabar untuk Nabiullah Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim dikatakan, wahai Ibrahim, aku nak ajak perang engkau dengan Tuhanmu sekali. Maka tuan-tuan, puan-puan, Nabiullah Ibrahim berdiri di padang yang luas, seorang dengan tongkatnya. Sedangkan Namrud dengan askar dan bala tenteranya, beratus ribu bala tenteranya di hadapan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim tak takut, tak getar tuan-tuan. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat kata, mu jangan takut, mu jangan sedih. Nabi Ibrahim tak takut sikit pun, tak bersedih sikit pun, tak kecil hati sikit pun, walau seorang-seorang. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah. Doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata orang beriman. Dengan izin Allah, biiznillah, langit menghitam. Hitam punya hitam, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Allah bukan hantar malaikat yang besar, yang perkasa, yang punya kuasa hebat, tetapi Allah hantar makhluknya yang kecil dan kerdil, iaitu nyamuk tuan-tuan. Dalam riwayat dikatakan nyamuk yang datang daripada atas, daripada langit ni tuan-tuan, di setiap kepah-kepah, sebelah kepah nyamuk ni ada nama-nama seorang-seorang daripada askar Namrud. Termasuklah nyamuk yang akan memakan Namrud, yang akan menggigit Namrud, nyamuk yang kudung kakinya. Ni nyamuk okiu ya. Kata ulama, macam ni lah Allah nak menghinakan musuh-musuhnya. Allah hantarkan nyamuk, binatang yang kecil lagi kerdil, untuk menghinakan musuh Allah. Bila dekat-dekat ni, dah sampai dekat-dekat, Namrud perintahkan askar-askarnya untuk serang dan panah daripada nyamuk-nyamuk tadi yang banyak. Satu anak panah pun tak ada yang kena. Tuan-tuan, puan-puan, sampailah setiap mana orang askar daripada askar Namrud, nyamuk tadi lekat dekat leher, dekat badan dia, mati tuan-tuan. Lebih dahsyat daripada corona bawah ni. Bila nyamuk sampai kat badan mereka ni, terus mati. Mati, habis. Ratus ribu banyak habis tuan-tuan. Bila nampak macam ni tuan-tuan, kecuk perut daripada Namrud ni. Takut.
Patah balik. Dia kata apa pada askar-askarnya, patah balik, masuk balik. Pergi dipacu kuda gedebung, masuk dalam istana, tuan-tuan. Istana ditutup, pintu semua tutup, pagar tutup, habis semua tutup. PKPD lockdown 7 hari 7 malam tak buka istana, tuan-tuan. Kecut takut Namrud ni dengan seekor nyamuk ya, tuan-tuan puan-puan. Ketika mana selepas dibuka, tuan-tuan, berasa dia telah aman selama seminggu, buka balik istana, tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Namrud yang pertama, kebiasaan Namrud ni, dia suka di antara yang menghidu bunga-bunga, tuan-tuan. Dan dia selalu dapat hadiah daripada pembesar-pembesar berupa bunga-bunga yang mahal-mahal, tuan-tuan. Satu bunga dia hidu macam tu. Oh, sedap, dia suka. Dia macam puak-puak mak-mak budak duk isap agam tu. Ni serupa ni dengan Namrud tu. Sama duk isap. Namrud duk isap bunga, dia isap agam. Dah. Nak serupa-serupa dah. Yang kedua, Namrud ni dia punya pelik, dia punya kebiasaan dia suka kacau bini orang. Tu dia suka bini orang. Kalau anak dara dia tu suka. Lepas tu kalau ni zaman ni sekarang ni ada orang duk kacau bini orang, ni puak-puak Namrud juga sekali sama kacau dekat media sosial ke dah. Ni ada banyak lagi. Ni puak-puak Namrud sama. Yang ketiga, Namrud ni punya kebiasaan pelik dia nikah, dia kahwin mak dia sendiri, tuan-tuan. 3 kebiasaan dia ni. Maka dengan izin Allah tadi, bila Namrud tadi dia duk hidup bunga, dia tak tahu yang mana bunga yang last sekali nyamuk tadi duk menyorok kat situ. Bila dihidup bunga yang last sekali, tuan-tuan, dengan izin Allah masuk nyamuk melalui lubang hidung. Bila masuk lubang hidung sampai ke dalam kepala, makan otak daripada Namrud ni. Bila makan, bila digigit, bila dimakan oleh nyamuk ni, kepala terasa berat, sakit kepala, macam-macam tok bomoh panggil dah, ubat-ubatan macam-macam. Mari tok bomoh siang mari panggil belakang dah. Tok bomoh siang mari, tok bomoh mari, jauh pun mari. Dah, ya kan? Dah. Mari belakang dah. Tak sihat juga, tak jadi juga. Habis macam-macam dibuat dah. Tuan-tuan puan-puan yang dekat Allah Ta'ala, last kali Namrud ni, bila dia tengok dia letih, dia sakit kepala, dia try ambil selipar dia, pukul kebakaran sekali selipar, dia rasa segar. Segar molek, dia kata. Tu sihat dah. Pasal mari pula lagi sakit, pukul lagi, sakit lagi, segar lagi, pukul lagi, segar, sakit lagi, sampai lenguh, letih tangan dia. Bila letih buat tangan kiri pun letih juga. Bila letih lagu ni, dia suruh, dia perintahkan satu istana ni berbaris, nak bagi ni selipar kepada kepala. Siapa bagi selipar kepala saya WPT bagi, pakat bagi semua, pakat berbaris, tuan-tuan. Ada seorang tu, sedang molek lama dah aku dah gerai dengan dia ni. Pergi cari selipar paling tepat sekali, tuan-tuan. Setiap ni bodoh tak bodoh Namrud ni, Allah hinakan tak. Setiap pun satu kali pukul, pak, dia kata, segar, terima kasih WPT. Dia dapat bodoh tak? Pukul pada tong, sedap, terima kasih WPT. Bodoh nampak. Allah hinakan musuh Allah. Sampailah beratus-ratus orang duk pekong buat amal katuk kepala dia ni. Pecah kepala Namrud, keluar daripada kepala dia nyamuk kudung kaki dia. Nyamuk tu dah besar tu, tuan. Tak, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian risau. Kenapa? Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan jadi penolong kamu dunia dan akhirat. Kami jadi wakil kamu, kami jadi pembela-pembela kamu di dunia maupun di akhirat esok. Tuan-tuan, puan-puan yang berkata Allah SWT, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, waditu anni laqitu ikhwani
Qala sahabah, awalaysa nahnu ikhwan ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, antum ashabi walakin al-ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi tadi, aku teramat sangat rindukan saudara-saudaraku. Berkata sahabat, bukankah kami saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, lah, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tetapi mereka yang kumaksudkan, yang aku rindukan, yang menjadi saudara-saudaraku, alladzina amanu bi walam yarawni, mereka yang beriman kepadaku, berpegang teguh kepada sunnahku, walaupun mereka belum pernah bersua denganku, belum pernah berjumpa denganku. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk boleh amalkan perintah Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baru saya tadi kita melaksanakan satu sunnah Nabi yang besar, iaitu solat berjamaah. Ini solat berjamaah di antara sunnah Nabi yang besar, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita, insya-Allah, amin ya Allah. Tuan-tuan, malam ini saya bawakan satu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kitab isi hadis dan firman Allah Ta'ala, yang mana khabar baik, khabar untuk penyemangat kita dalam ibadat, dan ancaman-ancaman. Ya. Malam ni kita akan baca beberapa hadis tentang kelebihan atau fadilat daripada talabul ilm, menuntut ilmu. Sebelum tu, tuan-tuan, satu hadis daripada Abdullah bin Umar, Ibn Umar radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'atin nafar. Kata Nabi, dunia ni Allah bagi tanpa orang. Dunia ni terbagi tanpa orang. Dia kata, abdun razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbah. Yang pertama, manusia ni yang mereka hamba Allah yang diberi rezeki malan, harta, wa ilman, dan ilmu, wa huwa yattaqi fihi rabbah, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang pertama ni dalam dunia ni, dia ni dah lah kaya, dah lah berjaya, lepas tu berilmu pula. Di antara nabi-nabi, rasul-rasul yang macam ni, tuan-tuan, adalah Sulaiman bin Daud. Dah punya kuasa yang hebat, bukan manusia, jin bahkan sebagai pengikutnya. Bahkan beliau ni begitu alimnya, bahkan tahu dengan bahasa-bahasa hewan. Satu riwayat ketika mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya untuk memilih, engkau nak jadi seorang nabi dan orang biasa, rasul dan orang biasa, atau kau menjadi seorang rasul dan sebagai sultan atau raja? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memilih menjadi nabi dan rasul dan hanya orang biasa saja. Tuan-tuan, wa yasilu bi rahimah. Orang yang pertama tadi, selain dia kaya, dibagi harta, dibagi ilmu oleh Allah, dan dia bertakwa kepada Allah, wasilu bi rahimah, dan dia menyambung tali silaturahim. Nabi kata, wa ya'lamu lillahi bi haqqan, dan dia tahu hak Allah untuk dia tunai. Gapo dia hak Allah? Untuk kita sembah dan tidak kita syirikkan. Wala tusyriku bihi syai'a, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Maka Nabi kata, fa hadza bi afdalil manazil, inilah sebaik-baik tingkatan manusia. Kalau ada macam ni, masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Dahlah dia kaya, bagi kekayaan, dia lah berilmu, kemudian dia bertakwa kepada Allah, dia sambung tali silaturahim, bermakna dia menjaga hablum minallah, hubungan baik dia dengan Tuhan dia, dan wa hablum minan nas, dia menjaga baik hubungannya dengan manusia, dengan sesamanya.
dan dia menunaikan hak Allah, maka inilah kedudukan yang terbaik di antara hamba-hamba Allah. Wa abdun, yang kedua, razaqahullahu ilman, ada orang yang kedua dibagi ilmu. Walam yarzuqhu malan, tetapi tak diberi rezeki harta. Bagi ilmu oleh Allah, tak dapat harta. Orang biasa-biasa tapi alim. Fahuwa sadiqun niyah, tetapi dia punya niat yang baik. Niat yang baik apa dia? Yaqul, dia berkata dalam hati dia berniat azam, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Aku ni kalau Allah andainya rezekikan harta, aku akan amal sebagaimana dia buat amal. Fa ajruhum sawa'un, maka mereka berdua ni sama kedudukan di sisi Allah. Jadi walaupun orang tu dia alim, dia tak punya harta, tengok ada orang alim dan orang tu berharta, dia punya niat yang sama, azam yang sama, maka fa ajruhum sawa'un, dia punya pahala di sisi Allah, ditulis pahala yang sama keduanya. Wa abdun razaqahullahu malan, ada orang yang Allah Ta'ala merezekikan kepadanya harta, ni orang ketiga. Walam yarzuqhu ilman, tapi tak dibagi ilmu. Yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmi, tetapi dia gunakan hartanya tidak dengan ilmu. Maknanya dia guna harta untuk sia-sia, untuk perkara sia-sia, untuk perkara maksiat. Wala yattaqihi rabbah, dan dia tidak bertakwa kepada Tuhannya. Wala yasilu bihi rahim, dan dia tidak sambung tali silaturahim. Ni orang ketiga, Allah bagi harta, tapi hartanya buat dia lara, buat dia semakin lalai kepada Allah. Dia tak tunai hak Allah, kemudian dia putus silaturahim. Maknanya orang ketiga ni, hablum minallah dia tak jaga, hablum minannas dia tak jaga langsung. Wala ya'lamullahu bihaqqan, dan dia tak tunai hak Allah. Fahadha bi akhbathil manazil, ini seburuk-buruk tingkatan manusia. Yang ketiga ni manusia buruk, Nabi kata, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Yang keempat, wa abdun, dan satu hamba, lam yarzuqullahu malan wala ilman. Ni paling teruk lagi tuan-tuan. Ada orang ni dalam hidup dia harta dah tak ada, ilmu pun tak ada. Nah, fahuwa yaqul, tetapi boleh dia dalam niat dia. Niat dia apa? Lau anna li malan wala amiltu bihi bi amalin fulan. Niat dia buruk. Dia kata kalau aku ada harta, ada ilmu, aku akan buat macam orang ketiga tadi, duk buat harta dengan benda sia-sia, dia maksiat. Dia niat lagu tu. Dia lah miskin, dia lah tak ada ilmu, tapi bila dibagi ilmu atau dibagi harta, niat dia pun niat yang tak molek. Tu dia, teruk sekali. Fa huwa bi niyatihi, itulah niat dia. Fa wazruhuma sawaun, maka dosanya sama dia dengan tingkatan orang ketiga, tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan walaupun tak dapat tingkat pertama ni, sekurang-kurangnya tingkat kedua, tuan-tuan. Dah, kita ni boleh tunaikan hak Allah, boleh sambung silaturahim. Kenapa? Bab silaturahim bab yang penting, tuan-tuan. Orang ni tak cukup baik hanya takwa kepada Allah, tapi kena juga baik dan sambung silaturahim terhadap sesama dia. Hadis kedua, tuan-tuan, man salak, an Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tuan-tuan, Nabi kata siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, orang yang meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan esok-esok, Allah bagi dia faham jalan-jalan masuk dalam surga. Orang yang di dunia ni dia berjalan untuk ilmu, thalabul ilmu, di surga dia tak akan tersesat, tuan-tuan. Nabi kata Allah bagi jalan dia ni, seolah-olah Allah bagi waste, maps, dia tahu nak masuk surga, dia tahu jalan, tak tersesat, tuan-tuan. Kat mana? Untuk masuk dalam surga esok. Wa innal malaikat, dan adalah pun malaikat,
la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Malaikat, tuan-tuan, meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari-pencari ilmu, dan dia rida atas apa yang dilakukan oleh pencari atau penuntut ilmu atau talabul ilm. Wa inna alima wa talibul ilm, dan sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu dan orang yang alim, la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Orang yang talabul ilm, tuan-tuan, dimohon ampunkan, diistighfarkan, dimohon ampunkan, diistighfarkan oleh siapa? Penduduk langit memohon ampun kepada Allah ke atas mereka-mereka yang talabul ilmu, duduk dalam majlis-majlis ilmu. Bahkan penduduk-penduduk bumi. Ini yang Nabi sebut dalam riwayat yang sahih yang lain, bahawa ketika Allah cinta akan seorang hamba, Allah isytiharkan kepada seluruh penduduk-penduduk langit, dan kemudian Allah juga melalui malaikat Jibril isytiharkan kepada seluruh penduduk-penduduk bumi. Sehingga tuan-tuan, dalam hadis ni sambung pula, hatta hitamu bihil ma, ya, sehingganya hitan, makna ikan-ikan, filma, ikan-ikan di laut, ikan-ikan di air pun mendoakannya, memohonkan maghfirah, keampunan untuknya. Wa faslul alimi ala al-abidi ka faslil qamar ala sairil kawakib. Dia kata kedudukan, Nabi kata kedudukan orang yang alim, orang yang selalu menuntut ilmu ni, dengan orang yang beribadah, ahli ibadah, sebagaimana kedudukan rembulan pada mana-mana bintang. Tuan-tuan, dia lebih besar dan lebih bercahaya. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinar, para nabi tak wariskan dinar kepada kita, wala dirhaman, dan tidak wariskan dirham ataupun dinar. Tuan-tuan, innama warasuhul ilma, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhaza bihawzin wafir, dan sesiapa mereka yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain dikatakan sambungan dia, wa mastama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu fima bainahum illa nazalat umus sakinah. Tidak berhimpun mana-mana kaum, mana-mana puak dalam mana-mana rumah Allah, kemudian dibacakan, ditadaburkan Quran, ditadaburkan hadis, saling ajar di antara mereka, melainkan yang pertama Allah turunkan sakinah. Tuan-tuan, sakinah Allah turunkan kepada kita. Apa dia sakinah? Ketenangan jiwa, ketenteraman, hidup nak selesa, hidup nak tenang. Setengah-setengah orang, tuan-tuan, hari ini nak cari ketenangan, tuan-tuan, bukan main hebatnya, bukan main susahnya. Pergi mana, tuan-tuan? Pergi atas Gunung Ganang. Tuan Haji, orang pergi cari ketenangan atas Gunung Ganang, pergi Kinabalu, pergi Indonesia, pergi Gunung Bromo, pergi Gunung Merapi. Duduk atas berselfie, duduk atas dengan tongkatnya, duduk atas dengan buat live-nya, dengan buat TikTok-nya. Ya, tuan-tuan, bila tanya dengan dia ni, tak takut kan duduk atas tu, bro? Duduk atas ni, Ustaz, relax rasa, tenang jiwa. Dah, duduk atas ni tenang, dia kata. Tengok alam semua ni, tuan-tuan. Apa? Dia kata tenang di atasnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, duduk kela ke atas tu, memang boleh tenang. Dia letak ketenangan dia saja. Esok-esok dia balik lagi kehidupan dia, ketenangan dia hilang. Sebab apa? Ketenangan tinggal di atas Gunung Ganang. Lagi yang banyak-banyak berselfie, yang banyak-banyak buat live, sibuk dengan tongkat tu, apa lama-lama jatuh dalam kawah tu. Memang senang dan tenang selama-lamanya. Tuan-tuan, setengah orang cari ketenangan pergi mana, tuan-tuan? Dia masuk dalam hutan, berkelah dalam hutan. Kalau tanya, bang, tak takut ke bang? Dalam hutan tu ada rimau, ada gajah. Kalau dekat zon negara tu tak apa lagi rimau gajah.
baling apa? Baling kacang ni. Puk. Dia tak balas. Sebab ada kok dia, ada kandang dia. Ini dalam hutan, rimau boleh nampak ni kat pahang. Dah gerik dah. Ada gajah tu kadang-kadang kita lalu dia kumpulan dia. Rimau jalan gitu dah. Kok gerik tu. Tuan-tuan, duduk dalam hutan tak takut. Dia kata apa? Ustaz, kahwin rasa tenang dalam hutan. Jiwa sukalah, dia kata. Tenang, dia kata. Oh, padahalnya nak makan pun susah dah. Nak masak ada makan apa? Maggi cup je dah. Ada sardin. Ting. Dah. Rumah tu macam-macam ada. Dah. Asam pedas ada. Lemak cili api ada. Ikan singa ada. Kerabu, nasi kerabu ada. Dalam hotel siapa dia jual kerabu? Dah. Susah nak makan tu, susah. Dah. Nak order air kopi jantan pun tak ada kat situ dah. Aku nak minum kopi jantan. Boleh Ustaz bawa tu je. Tapi susah dah. Kalau duduk rumah kat, royak gapo je. Dah. Siap lalu orang puan tu. Dah. Baca dulu kopi siap lalu. Kat rumah dah. Kalau kat kedai lagi sedap. Mana dah? Abang panjang tu. Nak minum gapo abang panjang tu. 6 harakat. Orang lelaki suka. Nak. Sedap dia. Gedik-gedik aja dah. Semua panggil panjang nak harakat. Kalau ustaz masuk dalam kedai dia pun, abang ustaz, dia kata, kita dengar tu sedap. Dia duduk dalam hutan, dia rasa suka pula. Seminggu dia, 2 minggu duduk kela dalam hutan. Berkela dalam hutan, mungkin dia seminggu tahan. Balik lagi, duduk KL, duduk salam. Serabut lagi, tension balik. Kenapa? Ketenangan dia tinggal dalam hutan. Sebab dalam hutan tak ada orang ngepek. Duduk rumah ada orang ngepek dah. Ambil mula kalau dari rumah. Kalau dalam hutan tak siapa dia ngepek. Tuan-tuan, hak peliknya, tuan-tuan, sahabat saya, satu masa dulu 2018, tu belum ada COVID lagi dah. Sahabat saya ni, dia demam seminggu, 2 minggu dah. Saya pergi jumpa dia, pergi rumah dia, mari selimut. Bahan dia ketar-ketar macam tu. Oh tu berat sungguh. Mau ni pergi hospital dah. Pergi jumpa doktor, dia kata. Macam-macam obat dah doktor beri, dia kata. Baik dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وحسين وفضيلة وبعكم ومقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tersambung cerita kita tuan-tuan. Sahabat saya ni demam lama dah, 2 minggu dah. Bila saya lawak dia, bila saya tengok dia ni, saya pergi rumah dia, memang kesejuk ketar dah, berselimut lagi. Tuan-tuan, tanya dengan dia ni sakit 2 minggu lama dah. 10 minit saya duduk sembang dengan dia, datang dia punya member dia, sign dia mari. Sign dia mari dia apa? Dengan motor besar dia tu. Motor besar BMW tu. Dia ni kaki motor besar. Dengan motor besar tu pecah lalu selimut ni. Oh, mari jiwa dia. Mari dah hawa dia tak. Bahang dia. Tuan-tuan, bila siapa sahabat dia tadi duk kelih duk tengok motor tu bagus sekali. Ketar, hilang ketar. Setengah demam dia hilang dah. Setengah lagi ada. Dia kata aku nak terang motor ni. Nak ejak naik ni. Dia start naik tuan-tuan. Start naik tuan-tuan. 10 minit balik rumah. Demam hilang lalu. Turun lalu. Peluh topik. Tuan-tuan, dia kata apa? Oi, atas motor ni kata seronok, dia kata suka, dia kata damai, dia kata ketenangan dia atas motor tu. Obat doktor galak. Waktu tak apa lagi, seorang lagi saya punya sains, saya punya sahabat, saya rumah saya Batang Kali tak. Nak pergi Batang Kali tu kadang-kadang kita lalu yang kadang-kadang tu ada satu empangan batu. Udah banyak sana tu. Dah. Patu sebelah dia hutan simpan, hutan lah. Malam Jumaat saya lalu. Sekali saya lalu malam Jumaat tu pukul 10 malam. Saya nampak kereta putih tu, saya nampak nombor plate dia ni. Cek lah ni. Ni saya berhenti saya. Apa tengok-tengok dia kat di situ, duduk jongor situ, duduk ngai. Kita tanya ni, mu ni malam Jumaat ni, mu duduk sini malam Jumaat ni. Okey, malam sunat, dia kata, tak pakai kawan ni. Tak ada malam Jumaat, mana sunat, mana semua malam wajib berlaku, dia kata tak. Tuan-tuan, dia kata apa? Saya tanya, mu ni tak takut ke? Ulah ada, bisa, kalau ada apa-apa binatang ni bisa tak? Malam-malam ni macam-macam binatang ada. Bila tanya dengan dia, mu tak faham, dia kata, aku duduk sini kan, dia kata, Allah, tenang sungguh, tenang hidup aku, jiwa aku suka dah, tenang tu. Kalau mari aku angkat kereta kuda tu, mari dapat Allah Tuhan yang tahu. Dia kata sukanya jiwa ni, kata lepas tu kelik bila pukul berapa mau nak kelik rumah ni, balik pukul berapa kat rumah ni, kata dia tunggu cerah aku kelik, dia kata berat, dia kata bini duk rumah pakai lecu siap dah, bedak habis gini gitu, minyak wangi hangat mari sini, mari sembuh situ dah.
Allah dia tunggu habis sore tu tak kelik-kelik. Esok kita pun kata dia, tunggulah esok pagi cerah tu. Betul lah. Dia kata dia cerita, jumpa saya semula, dia cerita memang betul mau kecek tu. Mau kata tu betul. Pagi-pagi aku jumpa, aku turun pada kereta, sore tu mari kita dah. Kata orang tua mu ni, dia kata dah bini dia ngepek habis. Baik ngepek. Wih udai dengan dia. Ni habis buat udai banyak ni. Senyap lalu. Nah, nampak udai lepas ngepek. Tak apalah. Ada udai rupanya. Senyap selalu. Dah, senyap ni apa. Dia letak ketenangan masa hari malam tu. Duduk tengah-tengah tepi hutan, ketik nyamuk. Dah, dia rasa seronok, dia rasa jiwa tertenang. Dah, tuan-tuan, inilah ketenangan hak kita biasa buat. Mana kaki basikal, mana kaki kereta, tak apalah dipanggil hobi. Bahasa Arab panggil hobi, kegilaan. Tak apa belakang ni. Jangan kita larau dengan perintah Allah, sudahlah. Ngai sampai kecerah, musuh kat mana? Tuan-tuan puan-puan yang berkat Allah. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, ketenangan sesungguhnya adalah bila mana kita mentaati perintah Allah, mengikut tunjuk ajaran Nabi SAW. Inilah tenangan. Tak kira lah dia orang kaya ke, orang sesak ke, orang bandar ke, orang kampung ke. Bila dalam dada dia ada iman kepada Allah, bila dalam dada dia ada Allah, ada agama, dia akan rasa tenang hidup dia. Ini yang Nabi SAW sebut, man kana niyatud dunya, man kana niyatul akhirah, jama'allahu amrahu. Allah akan himpun masalah-masalah dia. Orang yang mana dia ada niat untuk akhirat, Allah settlekan masalah dia. Allah akan ambil tanggungjawab dengan masalah dia ni. Settle belakang. Waja'al minat dunia wahiyya raghimah. Tidak datang dunia kepada dia melainkan dengan menghamba. Kata Nabi sebelumnya, waja'al ghina'u bi qalbuh. Allah jadikan rasa kaya dalam hatinya. Hidup dia tenang. Tak tuan-tuan, bila mana ada agama. Sebaliknya kalau tak ada agama, tak ada iman dalam dada seseorang, walau kaya macam mana pun, walau hebat macam mana pun, tak tenang. Berapa mana kita tengok dalam berita, satu orang besar owner kepada hotel, tingkat sampai 24, tingkat 30 lebih, tingkat 50. Tuan-tuan, duk bunuh diri daripada atas hotel dia, owner hotel. Bukan dia orang sesat, bukan dia tak ada dunia dia semua punya. Tapi apa tuan-tuan? Bak iman, bak agama, ketenangan ni bila mana kita amal agama tuan-tuan. Nazalat humus sakinah, ni yang pertama. Wa ghasiyat humur rahmah. Yang kedua, orang yang talabul ilmu, orang yang selalu menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata Allah cucuri rahmat kepadanya. Rahmat Allah ni macam matar, nazal al-matar, air hujan yang kuat tuan-tuan. Rahmat yang begitu banyak tuan-tuan. Orang ni tanda dia dirahmati Allah. Kata Imam Suyuti, orang tu digunakan dirinya, hartanya, tenaganya dan apa-apa dia ada untuk dekat kepada Allah. Dan orang yang dirahmati Allah ni, dalam hidup dia ada merasa ma'iyatullah, ada rasa bersama dengan Allah, sehingga dalam hidupnya dia tak pernah kecut dan tak pernah takut hadap dengan siapa. Tuan-tuan, sebagaimana kita buka dalam hikayat sahabat diceritakan, ketika mana satu pasukan dihantar ke bumi Palestin. Masa tu Palestin dikuasai oleh Yahudi dan pemimpin mereka adalah Kisra. Dipanggil Kisra. Maka setelah buat risikan tuan-tuan, ternyata askar-askar kekuatan daripada Yahudi ni betul-betul besar tuan-tuan. Senjata yang begitu lengkap tuan-tuan. Maka dihantarlah surat kepada Amirul Mukminin masa tu Umar Ibn Khattab untuk meminta bantuan bala tentera tuan-tuan. Apa yang berlaku, apa yang terjadi, bukan Umar hantar bala tentera, tapi Umar hantar surat, bala surat kepada sahabat-sahabat tu untuk muhasabah, untuk cek balik amalan-amalan
Adakah mana satu amalan kalian yang mungkin kalian dah tak buat? Kalian tinggal sunnah Nabi. Cek balik. Bila cek semua, tuan-tuan sahabat ni, dia dah tinggal satu sunnah Nabi, bersugi, bersiwak dengan miswak. Malam tu juga sahabat diperintahkan untuk bersiwak. Bersiwak semuanya dengan kayu sugi. Cari kayu sugi, patah-patah, bersiwak tepi sungai, di sempadan Al-Quds. Tuan-tuan, bila sahabat tengah duduk sugi, tuan-tuan, spy daripada Yahudi, perisik daripada Yahudi duk intai. Bila dia intai, dia kejut. Dia kata apa? Hui, bahaya ni, bahaya sungguh. Orang Islam ni, dia kebuluh sungguh. Dia tengah asal gigi dia nak makan kita semua. Nak makan kita hidup-hidup. Kanibal. Wih lah cepat-cepat dia kelik ke istana. Kisra, Tuan Kisra, bahaya. Kita nak dimakan ni, kita nak dimakan. Siapa nak makan kita? Tu lah sahabat Muhammad kata. Duk dengan asal gigi tapi sungai tu, dia kata. Tuan-tuan, berat gitu. Kalau macam tu kita minta bantuan daripada Rom dan Parsi tu, bantuan askar-askar untuk serai mereka ni. Kata padri dia, sejak dulu mu nak serai sahabat, mu nak serai Muhammad, mu nak serai sahabat-sahabat dia, mu jangan asal serai, jangan asal nak serang je. Tengok kita ni. Tu dia orang Yahudi lah gitu. Dia yakin dengan kebenaran tapi dia tak nak beriman. Tuan-tuan, padri dia buka kitab. Kalian boleh serang mereka-mereka ni kalau mereka punya sifat yang mana dalam kitab ni. Mereka yang pertama tak silau, tak cintakan dunia, mereka tak hubut dunia, mereka tak silau dunia. Kalau mereka hubut dunia, kalian boleh serang, yakin kalian menang. Tapi kalau mereka tak silau dunia, mereka tak hubut dunia, kalian nak serang mereka, walaupun askar kalian berbaris daripada Al-Quds sampai ke Rom dan Parsi, kalian akan kalah. Kata padri, kenapa macam tu? Hebat sangat ke mereka ni dalam berperang? Bukan. Sebab mereka berperang dengan Tuhannya sekali ikut. Kalian serang mereka, mereka bersama dengan Tuhannya. Kalau kalian serang, sebanyak apapun askar kalian, sekuat apapun, kalian akan kalah. Habis Tuan Padri macam mana nak tahu mereka ni dah hubut dunia ke tak hubut dunia? Kata Padri dia macam ni lah, kita buat rancangan. Kita mari piti wang mas, siling mas ni 100,000 kita pura-pura tabur dekat dia punya kemah. Tu dia. Lusa kita ambil balik, kutip balik. Kalau ada satu kepil, satu siling je hilang, mereka ambil, confirm kita boleh serang dan kalian boleh menang. Buatlah 100,000 duk pura-pura jatuh. Sahabat tengok, bukan tak tengok, mungkin mata ada, nampak lah dah. Tengok ada siling tapi tak cara, tak ambil. Bukan hak dia. Ni sahabat ni tak siram mata, tak jadi biru, tak jadi kuning, tak jadi merah mata, tak jadi hijau mata, supaya juga mata dia hitam putih. Tuan-tuan, kutip balik, kira cukup. Kata Padi, berat dah, mereka tak hubut dunia. Yang kedua dalam kitab kita, buka kitab dulu, dia kata, tengok kitab dia. Yang kedua, mereka, sifat mereka kalau kalian nak menang, sifat mereka ni orang yang boleh tahan hawa nafsu, syahwat. Mereka tundukkan pandangan, mereka jaga penglihatan, menjaga pemandangan. Kan Nabi kata siapa-siapa ni nak rasa kelezatan dari ibadah ni, jaga pandangan mata. Nak rasa lezat dari ibadat kita ni, antaranya jaga pandangan mata ni. Zaman ni payah ustaz, tubik rumah kat jalan, kat jalan, masuk kat mall juga, pasar raya, jaga pandangan mata ke mana, depan dia juga, kanan dia juga, kiri dia juga, habis dah kata. Kalau tak tengok duduk keliling depan tu ke mana, dengan motor ninja dan bar tu lagi, congek lagu tu dah, duk congek gitu, butuh kat congek di belakang gitu.
Kali kita dengan motor, dengan bini. Mu tengok tu, akhir zaman ni budak dia macam tu tengok. Duk nampak ke punggung kita. Lepas tu yang awak duduk belakang dia, buat apa dia kata? Oh ya, buat terlupa aku, dia kata. Pergi dah tepi dia, duduk belakang ramai. Duduk belakang ni kita nak tunjuk je ke dia. Lepas tu dia kata kita pula tak. Yang mudah tunjuk dia duduk belakang tu apa, dia kata. Kita pun pergilah sebelah dia. Ya, sebab salah depan dia juga, tepi dia juga. Tuan-tuan, kata Kisrah, macam mana kita nak tahu? Kata padri dia, mana ni kita himpun. Mau himpun ni anak-anak darah, hak comel-comel ni, mari pagi belakang ni. Tuan-tuan, puan-puan, bakal Yahudi zaman dulu ni, bayangkan arak campur mix dengan orang putih. Allah, memang lah. Beza dengan orang kita ni, mereka ni kalau pakai spek ni tak jatuh. Situ lekat. Pasal tinggi punya tulang. Kalau orang kita pakai spek jatuh lalu gitu. Tu dia. Dia. Anak-anak darah mereka ni hidung tinggi-tinggi, badan tinggi. Dak kulit putih, Allah sedap. Memang sedap kelis lalu. Allah. Kalau ada masalah kan, kelis dia tu hilang lalu je. Dak, pusing kepala hilang tu. Tuan-tuan, himpun beratus-ratus anak darah. Macam-macam dah berhias, dah berlicu, banyak wangi ke apa, habis belakang dah. Dah, supaya orang masuk selong. Masuk malam tu kat kemah-kemah sahabat dalam kemah malam-malam. Demo ni masuk, mula dah berasyik, mula dah abang buat gapo tu duduk dalam tu malam-malam ni. Panjang-panjang sembahyang buat apa tu? Habis buat gini gaya lagu ni, gaya lagu tu. Sahabat tak cara, dia tengah solat qiyamul lail, ada yang tengah duk zikir, ada yang tengah duk doa. Yang doa tu bila masuk Tina ni, ya Allah minta maaf, ya minta ampun ya Allah, kata. Mana ni anak tengah apa dia lah masuk malam ni, kata. Takut kecut perut. Balik pagi tuan-tuan, perempuan-perempuan ni, dia kata kepada Kisra, wahai Kisra, muantar ni kami, muantar kami semua ni bukan pada manusia, muantar ni pada Malakul Karim. Jangan ke sentuh, tengok pun tidak. Kalau kita sekali untukmu, kata ustaz kan sekali untukmu ustaz. Tak, sekali pun tapi lama. Sekali tapi lama mata. Tu bukan sekali tu, berkali-kali tu. Tak. Tuan-tuan sahabat, jangan sentuh, kelas tengok pun tidak. Sehingga kata mereka ni seolah-olah mereka ni bukan manusia biasa. Mereka ni Malakul Karim, malaikat yang mulia. Kata pada mereka, kita jangan serang dia. Kalau dia serang dia mau ni habis kita kalah. Apa nak buat ni padri? Mereka dah hasil gigi ni. Esok kalau mari ke habis dah. Daging-daging kita ni lagi sayur-sayur macam ni habislah. Dia kekuh, takut berjumpa. Tak, kita tengok kitab kita balik. Padri tak ada kerja lain lagi, buka kitab. Kalau kitab kita kata kita kena serah kunci kita, kunci Al-Qud ni kepada seorang, nama dia Al-Khata. Tu dia. Bagi hantar surat kepada Amir Mukminin di Madinah. Bila dapat surat ni, Abdurrahman bin Auf berkatalah kepada sahabat Umar, wahai sahabat Umar, sebab dia penasihat Umar. Kata Abdurrahman bin Auf, mu ni nak jumpa pembesar-pembesar Yahudi, mu nak jumpa padri, nak jumpa Kisra, nak pembesar, para pembesar Yahudi. Mu ni wakil kami orang Islam, mu kenalah pakai kemah sikit tak, jangan selekeh macam ni. Tak, pakai semak-semak sikit, kata. Kalau ada baju kuk, pakai baju kuk dah. Seolah-olah lagu tu. Umar pula, yalah betul juga. Pergi salin baju. Bila salin baju, tuan-tuan, keluar daripada rumah dia, orang duk mengata rumah, peli rumah, nak gelakkan rumah. Dia kata apa? Ini bukan rumah ni, ini bukan rumah, dia kata. Rumah bila orang gelak macam tu, dia malu. Dia rasa malu, tuan-tuan.
Bila rasa malu tuan-tuan, patah balik masuk rumah tuan-tuan, dia patah balik masuk rumah dia, salin baju hak mana, hak bertapa-tapa tu, bertapa-tapa baju dia tu, ada 12 tampalan. Dak tuan-tuan, tobik pada rumah dia. Bila nak tobik, bila nak keluar tu, Abdul Rahman pergi tegak dia. Umar, apa mau pakai baju lagu ni? Kau ni buat jatuh standard ya. Pakailah kemas sikit, minyak wangi kau gapo kau. Nah, Umar bila tengok muka Abdul Rahman Auf, satu ayat diui. Bila satu ayat diui, Abdul Rahman Auf kicuk perut tu, senyap tu. Apa dia? Wahai saudaraku Abdul Rahman bin Auf, wahai saudaraku, aku cintakan kau kerana Allah Ta'ala. Kau dengarlah bahawa sesungguhnya Allah memuliakan aku dan dirimu bukan sebab ini, tetapi Allah muliakan dirimu dan aku sebab agama yang ada dalam dada engkau, iman yang ada dalam dada engkau. Kejut bila dia ucap macam ni, Abdul Rahman senyap tu, tak berani nak kata kemah lah, kena tak boleh selekeh lah, tak ada. Umar pergi dengan hamba dia, dengan khadam dia. Kata Umar, khadam, kita ni jalan jauh, tak kena menguja yang duduk bawah, kita duduk gile-gile. Nanti satu batu mu duduk atas, aku duduk atas, mu duduk bawah. Pas satu batu pula, mu pula ke gile. Tuan, saya ni khadam je, tuan ni pemimpin buah besar dah. Tak kira saya duduk naik atas tu. Kata, mu boleh ke jawab esok-esok depan Allah tentang keadilan diriku dengan dirimu? Allah, adilnya Umar. Dah, patutlah masa Umar ni seperti ke dunia ni, bawa Umar tuan-tuan. Hati Allah jaga, tak terkesan dengan dunia, tak kesan langsung dengan hamba dia pun dia boleh adil lagu tu. Tuan-tuan puan-puan yang maka Allah SWT, patutlah Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku ni, Umar patut jadi Nabi. Nabi kata, dah tuan-tuan, singkatkan cerita, depan tu nampak dah, depan mata ni pembesar-pembesar Yahudi, padri ada situ, semua ada situ. Dah, gila kat Umar duk bawah. Tu kata khadam dia, tuan, dah nampak ada pembesar-pembesar Yahudi, tuan duk kena duk atas ni, saya duk bawah. Nanti orang silat-silat, kalau saya duk atas, orang ingat saya Sayyid, saya Tuhan, saya tuan, saya majikan. Tuan ni orang sangka hamba. Lo ni gila mu duk atas, mu duk atas. Tak kisahlah depan padri ke depan siapa ke, dia kata, mu tak ingat ke macam mana kau ayat dulu hari tu? Ingat. Dah, maka Umar tetap duk bawah tuan-tuan, khadam duk atas, berjalan. Bila duk berjalan, muka jalan jauh, selipar putus, buka selipar, letak selipar bawah tiak, satu tangan pakai tali ni, tali unta ni. Dah, memang nampak sungguh lah dia macam hamba. Dah, tapi Umar, hati Allah Ta'ala jaga tuan-tuan. Dah, dia kata tidak ego, dia boleh adil. Sampai kat situ tuan-tuan, orang pakat silat duk saling atas tu, saling cium tangan siap dah. Umar duk bawah ni. Bila sahabat kata, ni Umar ni Umar pun. Dan ini Al-Khattab, Nuh khadam. Orang kejut bila tahu perkara sebenar. Macam tu sekali pemimpin kalian hadir dengan khadam dia. Dah, lepas tu padri tak ada kerja lain. Padri siap-siap buka kitab lagi. Buka padri kan, dia buka kitab lagi. Katalah kitab kami Al-Khattab, orang yang ada tampalan baju dia 12. Nama sahabat ni ada dalam nukilan mereka ni. Tu bahkan Abu Bakar pun ada juga. Tuan-tuan, dikira baju rumah sik baik dah. Pakai baju kemas ni tak jadi terima kunci dah. Kira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah je ada. Mana ni kalau bukan 12 tak cukup pakai Al-Khattab. Tuan-tuan, rumah teringat ni selipar bawah tiak ni, pecah selipar tiak bawah ni ada so lagi.
Cukuplah 12 tampalan. Rumah terima kunci. Masa tu orang Islam boleh kuasai Al-Quds tanpa ada peperangan, tanpa ada satu darah pun yang menitik, tuan-tuan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Bila Allah rahmati, orang itu rasa bersama dengan Allah, tak takut walau musuh banyak. Tak macam mana sahabat di Badar 300 lebih lawan 1000 lebih, tuan-tuan. Wa hafathumul malaikah. Yang selanjutnya, wa hafathumul malaikah, malaikat dah menentangkan, menundukkan sayap-sayapnya, bak ridhanya dengan perbuatan thalabul ilm, para pencari ilmu. Wa dzakarallahu biman inda, dan Allah menyebut-nyebut nama kita para majlis ilmu di hadapan para malaikat Allah. Mana tuan-tuan di antara majlis malaikat, tuan-tuan? Di antara tuan-tuan atas ni ada nama satu Baitul Ma'mur. Kalau kita pergi Mekah, Kaabah ni, tuan-tuan, kalau ada benang ni tak putus-putus sampai ke atas, ada satu tempat dia lagi, Baitul Ma'mur. Nabi sebut 70,000 malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur. Hari-hari masuk 70,000. Dah, tuan-tuan, malaikat banyak 70,000 ni bertasbih memuji Allah, bertahmid memuji Allah, bertasbih mensucikan Allah, bertakbir membesarkan Allah, tuan-tuan. Dah, sehingga kan Nabi SAW dia kata malaikat-malaikat ni dia duk puji Allah, sehingga apa? Kita ni, Allah ni tak berhajat dengan pujian kita sebenarnya. Hak kita puji Allah, kita bertahmid, alhamdulillah, kita bertasbih subhanallah, tak berhajat Allah, kita yang berhajat dengan Allah. Sehingga kan kalau seandainya seluruh hamba-hamba Allah, falna'udzubillah min zalik, tidak beriman, semuanya kufur, sikit pun tak mengurangi keagungan Allah. Atau sebaliknya, seluruh yang beriman kepada Allah, sebaliknya semua yang beriman, tidak sedikit pun menambah daripada keagungan Allah atau mengurangi keagungan Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang berkat Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan, memberikan taufik hidayah untuk kita beristiqomah di dalam kita menuntut ilmu, talabul ilm. Karena menuntut ilmu ni, tuan-tuan, tak kira lah daripada kita dah tua ke, dah mana-mana ada majlis-majlis ilmu, sedapat bolehnya kita duduk, duduk dalam majlis ilmu, majlis pengampunan. Dalam satu riwayat yang sahih disebut, bila bersurai, bila ditutup majlis ilmu, maka ditutup dengan tasbih kafarah. Setiap satu orang akan mendapatkan doa malaikat. Satu orang satu malaikat doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha, ya Allah sayangi mereka, ampuni mereka ya Allah. Doa dari lisan yang suci, lisan para malaikat Allah, doa dari hamba yang tak ada dosa, tuan-tuan, tentunya Allah Ta'ala ijabah, tuan-tuan. Sebab tu majlis-majlis ilmu disebut juga majlis pengampunan, majlis maghfirah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan berkahi majlis kita malam ni, diberi taufik hidayah untuk kita beristiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kibarah, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.